let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was. Nama saya Norsha Mimi binti Ahmad. Nombor matrik 10 DAT 21F2038. Adakah anda tahu apakah isu yang saya ingin bincangkan? Okay. Marilah saya beritahu apakah isu yang saya ingin bincangkan. Isu yang saya ingin bincangkan adalah keganasan rumah tangga. Pada zaman kini, keganasan rumah tangga semakin hari semakin meningkat. Malaysia pernah berada di fasa PKP tahun lalu dan kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 902 kes yang dilaporkan dalam tempoh Januari hinggalah April tahun lalu. Dengan peningkatan itu, ia didorong daripada pelbagai faktor, khususnya aplikasi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (TKP) yang berkuat kuasa sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Datuk Seri Rina Harun berkata, kebanyakan kes berpunca daripada desakan ekonomi dan tekanan hidup sehingga ada yang bertindak mencederakan pasangan dan ahli keluarga yang lain. Marilah saya terangkan apakah maksud keganasan rumah tangga terlebih dahulu. Keganasan rumah tangga bermaksud pelakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia terdiri daripada fizikal dan gangguan seksual. Malah keganasan pertuturan seperti maki hamun dan cacian. Dan juga ugutan, gangguan dan pengabaian emosi malah kewangan. Keganasan rumah tangga kebiasaannya berulang dan menjadi mangsa lebih teruk dan berterusan walaupun selepas perceraian. Ini adalah disebabkan pendera ingin terus berkuasa dan mahu mengawal mangsa. Kebanyakan pendera adalah golongan lelaki dan mangsa adalah wanita atau kanak-kanak. Objektif yang kami ingin rungkaikan pada kali ini adalah yang pertama, punca berlakunya permasalahan keganasan rumah tangga. Yang kedua adalah kesan kepada permasalahan keganasan rumah tangga. Yang ketiga adalah cara mengatasi permasalahan keganasan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang keganasan rumah tangga. Mari kita lihat satu persatu permasalahan rumah tangga yang berada di Malaysia pada era kini. Kau nak belajar? Gagak sangat! Kacau sangat! You tak boleh balik rumah parents you tanpa sebab. Takkan nak tunggu ada kematian baru boleh balik? Yes, you boleh balik tapi 3 bulan sekali. Itu pun ikut bajet lah. Dan you tak boleh sesuka hati dia nak telefon dorang. Seminggu sekali dia boleh telefon dorang. Sedap. Kau jangan nak membazir tau. Ha? Aku beli guna duit aku sendiri. Bisnes pun sekarang tengah slow. Makanlah. Kau tak nak suap saya. Ikhlas dari hati, mengapa terus kau hianati? Daripada video yang ditayangkan sebentar tadi, saya ingin mengulaskan tentang isu penderaan rumah tangga yang berleluasa pada zaman kini. Terdapat 3 penderaan. Penderaan pertama, dari segi fizikal, sosial dan psikologi. Penderaan fizikal akan menyebabkan mangsa tersebut mengalami kecederaan pada anggota badan, seperti lebam, luka, patah tulang yang menyebabkan kecacatan, kekal dan kematian. Selain itu, penderaan dari segi sosial dan psikologi akan menyebabkan wanita atau lelaki yang didera oleh pasangan akan mengalami kekurangan, cemas dan ketakutan dibanding dengan wanita yang tidak didera. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri. Kesimpulannya, rumah tangga bukanlah satu isu peribadi semata-mata. Oleh itu, setiap individu masyarakat, pihak berkuasa dan kerajaan haruslah bersama-sama untuk memastikan bersama-sama mengganti bahu untuk memastikan langkah-langkah yang dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini akan berjaya diharungi. Sebuah rumah tangga yang bahagia haruslah ada sikap sabar dan jangan berlagak seperti enau dalam berlukan melepaskan pucuk masing-masing. Assalamualaikum, saya Nuraini binti Muhammad Zaidi. Nombor matrik saya 10 DAT 21F2024. Maksud ayat Al-Quran tentang keganasan rumah tangga tersebut ialah
Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan dengan memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Imam Muhammad Nuruddin Al-Sindi ketika menjelaskan maksud hadis ini bahawa pergaulan yang mesra antara ahli keluarga merupakan salah satu daripada perkara yang dituntut dalam agama. Maka sesiapa yang bersikap mesra dalam ahli keluarganya tergolong dalam kalangan orang yang terpilih berdasarkan sifat ini. Barangkali orang yang bersifat sedemikian bersamaan dengan perkara-perkara baik yang lain sehingga dia dikatakan seorang yang baik secara mutlak. Dalam rumah tangga, isteri memang kena bagi tahu apa yang diharap. Kalau kita baca kisah-kisah isteri dengan Nabi, Nabi bagi tahu apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak. Isteri Nabi pun sama. Komunikasi sebenarnya punca utama banyak masalah dalam rumah tangga. Kita sebenarnya kadang-kadang bukan kecewa dengan suami, kecewa dengan harapan sendiri. Kita yang berharap. Bila suami tak bagi, kita kecewa. Patutnya harapan itu perlu dibina dengan kita beritahu supaya kita tak kecewa. Soalan saya iaitu punca berlakunya permasalahan keganasan rumah tangga. Yang pertama ialah kegagalan untuk mengawal kemarahan atau sikap panas baran. Kegagalan untuk mengawal kemarahan atau sikap panas baran sesetengah pasangan ini merupakan salah satu punca keganasan dalam rumah tangga yang berlaku. Sikap panas baran ini menyebabkan sesetengah pasangan ini hilang pertimbangan sehingga sanggup memukul anak-anak dan pasangan masing-masing. Mereka tidak dapat mengawal emosi mereka ketika mereka marah. Sebagai contoh, si suami cepat naik tangan apabila anak-anak dan isteri membuat kesilapan kecil. Hal ini akan menyebabkan keganasan dalam rumah tangga berlaku yang akan meninggalkan trauma kepada anak-anak dan pasangan masing-masing. Selain itu, pegangan agama yang rapuh juga membawa kepada keganasan dalam rumah tangga. Pegangan agama yang rapuh menyebabkan pasangan salah faham terhadap bentuk didikan kepada anak-anak yang dianjurkan oleh agama. Misalnya, terdapat agama yang menganjurkan supaya anak-anak dirotan ataupun didenda sekiranya melakukan kesilapan yang sama berulang kali. Pasangan yang pegangan agamanya yang rapuh akan mentafsirkan ajaran ini dengan salah. Mereka akan merotan dan mendenda anak-anak mereka sehingga mendatangkan kecederaan dan trauma. Sedangkan merotan dan mendenda yang dimaksudkan oleh agama tersebut adalah untuk tujuan mendidik dan memberi pengajaran semata-mata. Dan yang terakhir ialah masalah kewangan. Masalah kewangan yang dihadapi ketua keluarga juga membawa kepada keganasan dalam rumah tangga. Masalah kewangan dalam rumah tangga ini menyebabkan kerap kali berlaku pertengkaran suami dan isteri. Anak-anak juga tidak terkecuali dalam pertengkaran ini. Kebiasaannya, keluarga yang menghadapi masalah kewangan yang teruk ini ialah keluarga yang berpendapatan rendah tetapi mempunyai terlalu ramai anak-anak. Hal ini menyebabkan si suami akan melempiaskan tekanannya kepada si isteri dengan memukulnya. Kadang-kadang anak-anak juga akan menjadi mangsa tempat melepaskan tekanannya terhadap kewangan. Lebih mengerukan lagi keadaan sekiranya si suami meminjam wang daripada lintah darat, iaitu alung, sebagai contoh alung. Hal ini menyebabkan si isteri dan anak-anak mengalami kecederaan fizikal dan trauma yang mungkin boleh menyebabkan kemurungan jika berterusan. Isu semasa yang saya boleh kaitkan di dalam soalan ini ialah kejadian yang berlaku di Ampang. Seorang jurujual tergamak menendangi isterinya kerana berang dengan wanita itu, mengajak ke mahkamah syariah untuk memfailkan perceraian. Kesimpulannya, terdapat pelbagai punca yang mendorong keganasan dalam rumah tangga. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani masalah keganasan rumah tangga. Masyarakat boleh melaporkan kepada pihak polis sekiranya ada berlaku keganasan rumah tangga dalam komuniti mereka. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu KPWKM perlu mengambil langkah yang signifikan untuk memastikan kadar keganasan rumah tangga di Malaysia berkurang dengan pantas. Jika masalah ini tidak dibendung dengan cepat dan berkesan,
maka masa depan negara kita akan gelap kerana negara dipenuhi dengan individu-individu yang mengalami tekanan mental yang kuat, yang teruk. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syarina Sejuri, nombor matrik 10 DAT 21F205. Saya akan menerangkan tajuk saya iaitu kesan terhadap keganasan rumah tangga. Kebelakangan ini, berita keganasan rumah tangga sering kita mendengar dan membaca melalui akhbar. Keganasan rumah tangga dilakukan ke atas seorang individu oleh ahli kumpulan sendiri, ahli keluarga sendiri. Keganasan termasuk menampar, menendang, mencekik, menghentuk kepala individu ke dinding, mengadakan hubungan seks secara paksa atau menyebabkan seseorang individu hilang dari berasa bodoh dan merasa tidak berguna. Terdapat 3 golongan yang terkesan dengan keganasan rumah tangga, iaitu golongan pertama ialah kanak-kanak, kedua wanita dan yang ketiga ialah pendera. Seterusnya, keganasan rumah tangga biasanya berpunca daripada masalah komunikasi, dendam, cemburu, panas baran, tekanan hidup, kurang pengetahuan agama dan lain-lain. Keganasan rumah tangga telah memberi banyak kesan negatif terhadap pendera. Kes-kes ini akan menyebabkan perpecahan keluarga. Anak-anak dalam sesebuah keluarga menjadi mangsa. Biasanya anak-anak ini akan kehilangan kasih sayang daripada ibu atau bapa. Ini menyebabkan anak-anak murung kurang keyakinan diri dan akan mengambil jalan mudah untuk menyelesaikan masalah seperti membunuh diri. Selain itu, mereka juga akan kemungkinan meluahkan perasaan mereka dengan membuli orang, memukul orang, menagih dadah, berjudi dan sebagainya. Secara tidak langsung, kes di negara kita akan meningkat. Seterusnya, insiden keganasan terhadap wanita akan meninggalkan kesan buruk ke atas mangsa. Mangsa akan menanggung kesengsaraan akibat kecederaan fizikal dan masalah kesihatan, di samping mengalami trauma akibat gangguan mental dan emosi seperti rasa takut, tekanan perasaan dan rasa rendah diri. Bagi mangsa rogol, di samping kecederaan fizikal, mangsa juga menanggung risiko kehamilan dan jangkitan penyakit HIV atau AIDS serta penyakit kelamin. Trauma yang dialami akibat dipandang hina oleh masyarakat dan kehilangan harga diri akan meninggalkan kesan yang buruk kepada mangsa sepanjang hayat mereka. Keganasan yang berlaku turut memberi implikasi kepada individu yang di sekeliling mangsa. Contohnya, bagi kes keganasan rumah tangga, ia akan turut memberi kesan negatif kepada anak-anak, terutama dari sudut psikologi kanak-kanak. Kanak-kanak yang menyaksikan penderaan tersebut akan lebih mudah menjadi sunggul atau berasa kurang berupaya. Mereka juga akan menyisih diri serta akan menjadi individu yang agresif atau pasif. Keganasan rumah tangga telah memberi banyak kesan negatif terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak adalah aset negara yang sangat penting. Keperluan fizikal dan mental kanak-kanak perlu dijaga dengan baik supaya mereka dapat membesar dengan sihat dan sempurna. Namun, emosi kanak-kanak akan terjejas sekiranya mereka adalah mangsa yang terjebak dalam keganasan rumah tangga ibu bapa. Keganasan rumah tangga memberi impak yang negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Antara kesan keganasan rumah tangga terhadap kanak-kanak adalah kanak-kanak yang menyaksikan penderaan tersebut lebih mudah menjadi sunggul atau lemas serta sukar untuk tidur. Perkembangan sosial mereka akan terbantuk di mana mereka akan sentiasa berasa bersalah, merasa diketepikan dan takut menyuarakan keadaan emosi mereka. Dari segi tingkah laku, kanak-kanak akan bertindak agresif terhadap ibu bapa mereka dan lebih cenderung untuk terlibat dengan perkara-perkara negatif. Semua lapisan masyarakat perlulah bertanggungjawab memelihara hak kanak-kanak demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka. Pandangan Islam terhadap keganasan rumah tangga. Islam melarang keganasan dari berlaku dalam rumah tangga. Muslim seperti mana Muslim hadis Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah kamu malu memukul isterimu seperti kamu memukul haiwan, sedangkan kemudiannya kamu berkehendak kepadanya di malam hari?" Hadis riwayat sahih Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain juga, "Janganlah kamu pukul hamba-hamba Allah kaum perempuan." Riwayat Abu Daud, Anisa dan Ibnu Majah. Garis panduan kehidupan juga telah di firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, kaum lelaki itu penggawal dan pemimpin kaum perempuan kerana kelebihan yang telah Allah gunakan kepada sebahagian dari mereka lelaki melebihi sebahagian
yang lain wanita. Juga kerana kaum lelaki membelanjakan harta mereka untuk nafkah. Para isteri yang sahih ialah para isteri yang taat, menjaga kehormatan diri ketika ketiadaan suami dan mematuhi perintah Allah yang memelihara mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbing nusyus, hendaklah kamu nasihat mereka, dan jika mereka masih degil, palaulah mereka di tempat tidur, dan jika masih degil, maka pukullah mereka. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu cari jalan untuk menyulitkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Kesimpulannya, semua pihak harus bekerjasama untuk mengatasi masalah keganasan rumah tangga supaya melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Akhirnya, saya berharap semua mangsa tidak berdiam diri dan berkongsi masalah yang dihadapi dengan orang lain. Orang lain tidak boleh membantu anda jika anda diamkan diri. Hanya anda boleh menyelamatkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Syahir Adam bin Ramlan. Nombor matrik 10 di ATA 21F 2019. Bertangan kali ini saya akan menerangkan 3 cara mengatasi kes keganasan rumah tangga. Antara 3 cara mengatasi kepada punca dan kesan dalam kes keganasan rumah tangga yang semakin membimbangkan ramai pihak ialah antaranya, yang pertama, kita perlulah mengawal amarah dan sikap panas baran supaya tidak tercetusnya pergaduhan rumah tangga yang akan mengakibatkan kecederaan yang berlaku. Contohnya seperti baru-baru ini, viral di media sosial tentang suami memukul isterinya dengan menendang perut dan menarik rambut isterinya yang melibatkan ramai pihak termasuk polis untuk menangani masalah ini. Perbuatan keji ini tidak patut diteladani dan perlu dihindari dari kita. Jadi, kita perlulah mengawal amarah dan sikap panas baran agar tidak berlakunya pergaduhan yang mencederakan pasangan, anak maupun orang yang berada di sekitar kita. Selain itu, cara mengatasi kes keganasan rumah tangga yang kedua ialah kita juga perlu memegang teguh kepada didikan agama agar tidak mudah terjerumus dalam keganasan rumah tangga. Contohnya, jika seseorang terpesong dari jalan yang benar, mereka akan lalai dengan meninggalkan solat dan perintah Allah. Bahkan ada yang dengan sengaja meminum minuman keras yang mengakibatkan mereka mabuk dan tidak sedar dengan tabiat mulut mereka. Ini bukan saja menghabiskan wang, malahan mereka mengganggu ketenteraman rumah tangga dan jiran-jiran. Contohnya, dasar WhatsApp ini hangat diperbicarakan di kedai-kedai kopi kes pergaduhan rumah tangga yang berpunca dari suami yang kaki minum. Seperti baru-baru ini, seorang artis lelaki viral di kelab malam bersama seorang perempuan sedang berciuman yang mengakibatkan keluarga dan ibu yang menanggung malu. Jadi, sebagai umat Islam, kita perlulah memegang teguh kepada ajaran agama agar tidak sesat dan diredai Allah. Kita juga perlu sedar bahawa dunia ini hanya tempat persinggahan dan bersifat sementara. Seterusnya, cara mengatasi yang ketiga pula ialah kita mestilah merancang kewangan sebelum dan selepas berkahwin agar tidak menjadi punca kes keganasan rumah tangga berlaku. Contohnya, zaman sekarang banyak platform-platform mudah yang boleh dipercayai dengan menyimpan kewangan atau membuat pelaburan saham dan sebagainya. Seperti kata pepatah, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Sebagai contoh, Sajat, seorang ahli perniagaan yang menyimpan kewangannya dengan membeli jongkong emas. Sebab kata beliau, jongkong emas mempunyai nilai yang tinggi dan boleh diterima pakai di segenap 4 pelosok dunia, melainkan ringgit Malaysia yang mempunyai susu nilai yang tersendiri. Jadi kita perlulah merancang kewangan bagi mengelakkan kes keganasan rumah tangga berlaku. Kesimpulannya, terdapat pelbagai punca yang mendorong keganasan dalam rumah tangga. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani masalah keganasan dalam rumah tangga. Masyarakat boleh melaporkan kepada pihak polis sekiranya ada berlaku keganasan rumah tangga dalam komuniti mereka. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM perlu mengambil langkah yang signifikan untuk memastikan kadar keganasan rumah tangga di Malaysia semakin berkurang. Jika masalah ini tidak dibendung dengan cepat dan berkesan, maka masa depan negara kita akan gelap kerana negara dipenuhi dengan individu-individu yang mengalami tekanan mental secara konklusi dan sebagai penutup, isu keganasan rumah tangga ini tidak akan berakhir tanpa kerjasama semua pihak. Adalah menjadi satu hak asasi seorang individu untuk menjalani kehidupan tanpa dibebani dengan perasaan takut yang berlarutan yang mencengkam kebebasan dan menghakis jati dirinya. Perkara atau situasi yang menghalang seseorang dari dapat hidup sebagai manusia yang merdeka jiwanya mesti dibanteras seawal yang mungkin. Keganasan rumah tangga mesti dibendung dari terus membara dan ia perlu diteruskan dengan kebijaksanaan semua pihak.
bagi melindungi insan-insan malang dari terus berada dalam lingkaran jahat yang tiada berujung.